Yang maksud saya ialah mungkinlah teman-teman dulu yang ditahu ialah hanya pada bekas daripada emas dan perak. Kalau lain tidak. Tapi kalau ada apa bekas yang bukan emas dan perak dan bukan besi dan satu baga, tapi memang betul juga menghasilkan sesuatu yang memudaratkan, maka hukum dia adalah makruh. Kerana dalam Islam ini mudah, hanya kaedah dia. Dalam Quran ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu letakkan diri kamu dalam keadaan yang boleh berlaku kemudaratan. Kalau pasti haram. Kalau mungkin berlaku kemudaratan, maka hukum dia adalah makruh. Jadi ada bagi sekalipun hening jirimnya, dan jika ditakdirkan ada baginya tembaga sekalipun, demikian lagi tiada makruh yang terjemur di dalam bijana besi atau tembaga yang disadur dengan emas atau perak. Mangkuk tu mangkuk besi, mangkuk tembaga, tapi sadur dengan emas. Kalau terjemur pada panas matahari, yang memudaratkan dari besi tadi tak keluar sebab sudah ditutup oleh emas atau tembaga yang menyadurnya itu. Jika ada sadurannya itu tebal, sekira-kira menegahkan saduran itu, akan keluar sesuatu dari bijana yang disadur itu, seperti yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan yang terjemur di dalam bijana emas atau perak yang disadur atau dicampur dengan besi atau tembaga atau barang sebagainya, maka iaitu makruh memakaikan dia. Kalau bijana besi atau tembaga, sadur emas atau perak, tak makruh. Kalau tebal sadurannya, tak keluar benda mudarat. Sebaliknya pula, kalau bijana emas atau perak disadur dengan besi, makruh, sebab besi itu bahagian luar dia. Tengok ya. Betul ya, saya itu bila kita baca kitab ni, kita lihat bagaimana telitinya pengarang itu. Dia terangkan semua perkara yang terbayang je pada pemikiran kita, dia akan terangkan. Dan maksudnya waktu dia mengarang, dia sudah bayangkan semua yang demikian. Sebab bila kita sebut dia makruh guna bijana air yang terjemur pada bijana besi dan juga tembaga, bagaimana kalau besi itu disadur dengan emas dan perak? Sebab emas perak tadi tak makruh. Jawapannya kalau tebal tak makruh. Baik, macam mana pula kalau sebaliknya bijana tembaga disadur dengan besi? Jawapannya makruh. Itu yang saya kata memang hebatlah pengarang kitab ini. Syarat keempat bahawa dipakai ia, yakni air yang terjemur pada badan seperti wudu atau pada mandi atau diminum, sama ada pada badan yang hidup atau badan yang mati. Ya. Yang kita makruh tu tadi kalau pakai untuk badan melalui wudu atau melalui mandi atau melalui diminum, sama ada untuk orang hidup ataupun orang mati. Makruh ni kerana ditakuti akan berlaku penyakit sopak. Kalau orang tu memang dah ada sopak, makruh tak makruh? Itu soalan ni kan. Ya. Saya timbulkan soalan tu, maksud saya pengarang dah jawab dah pada ayat berikut. Kalau kita tak ada penyakit sopak, makruh guna air yang terjemur pada panas matahari dalam bijana besi, ya, sebab makruh pada wudu, pada mandi atau diminum, orang hidup atau orang mati. Dan dia akan terangkan nanti larangan ini kerana ditakuti kena penyakit sopak. Kalau orang tu dah sopak, macam mana makruh juga? Itu sambung kitab kita. Seperti pada badan hidup atau, dan sekalipun jikalau pada badan yang sopak, orang tu ada penyakit sopak pun tetap dia makruh. Dan badan binatang seperti kuda sekalipun, makruh juga guna air yang terjemur pada panas matahari kalau dalam bekas di besi, kerana bahawasanya air yang terjemur dengan segala syarat tersebut itu
mewaris akan sopak. Maksud mewaris tu boleh menyebabkan kena penyakit sopak. Maka dimakruhkan memakai dia. Mengapa? Kerana takut akan sopak pada yang tiada sopak. Yang belum kena penyakit itu takut kena penyakit sopak, atau takut bertambah sopak pada badan yang sudah sopak. Buat orang ada penyakit sopak pun makruh juga. Nanti kalau dia pakai lagi bertambah-tambah, ya. Kerana tersebut di dalam hadis yang sahih, tengok dia carikan hujjahnya. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan olehmu barang yang menjadikan syak akan dikau kepada barang yang tiada menjadi syak akan dikau. Maknanya, kalau orang tu ada penyakit sopak, dia pakai, kemungkinan bertambah. Kalau dia pakai, dah tentu tak ada kemungkinan bertambah. Kemungkinan bertambah itu meragukan. Yakin tidak bertambah itu meyakinkan. Nabi kata, tinggalkan yang meragukan kepada yang meyakinkan. Sebab itu hadis ni banyak, ini pakai dalam kaedah hukum fiqh. Kalau kita ragu-ragu rakaat 3 ke 4, tinggal yang diragukan kepada yang tidak diragukan. Bila kita ragu-ragu antara 3 dengan 4, 3 kita tak ragu-ragu, cuma 4 dia ragu-ragu, maka pakai 3. Itu hadis dia, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Artinya tinggalkan oleh barang yang menjadikan syak akan dikau kepada barang yang tidak menjadikan syak akan dikau. Maka memakai atau mengguna air yang tersebut menjadi syak kerana ditakuti daripadanya penyakit sopak. Kemudian dalam kurungan tu, kata alif tu baca dia lah kata. Kata alif tu baca dia kata dia, yang kita kata apa? Kata segala tabib yang muhaqqiq, ya. Kata segala doktor yang boleh dipercayai, itu muhaqqiq, ya. Bahawasanya matahari dari sangat tajam hangatnya. Sekarang dia nak beri alasan mengapa makruh guna air yang terjemur pada panas matahari dengan syarat-syarat di atas tadi. Makruh guna untuk wuduk, tayamum atau pada badan minum. Ini alasan dia nak beri. Kata segala tabib, yakni doktor yang boleh dipercayai, bahawasanya matahari daripada sangat tajam hangatnya menceraikan ia daripada bijana itu zahumah. Ini nama zahumah, itulah tadi yang nampak macam selaput di bahagian atas air tu. Apa dia? Itulah yang kalau kita jemur nanti nampak. Sebenarnya kita nampak berwarna-warni, kekuning-kuningan, kehijau-hijauan, ada lapisan di atas air. Sebelum panas tak? Bila cukup panas. Dan kalau dalam bekas plastik memang tidak. Tapi kalau besi, nanti akan keluar. Ini yang panggil zahumah. Kerana tajam hangatnya matahari itu menceraikan ia dari bijana itu zahumah, yang naik ia ke atas air itu ditimbun. Maka apabila bertemu zahumah ini dengan badan, dengan hangatnya, tengah dia panas tu, masuklah ia ke dalam segala lubang-lubang bulu rumah kita. Maka jadi tertahan darah dari berjalan di kawasan itu, maka jadilah daripadanya sopak. Maka tiada makruh memakaikan dia yang lain daripada badan, seperti membasuh bumi. Bukan membasuh bom ni. Dia tulis bawah bumi. Basuh bom bahaya betul. Membasuh bumi, yang baca bawah bumi itu membasuh bom. Yang orang tak tahu bila baca kitab bahasa Melayu lama, kita ada pula membasuh bom, membasuh bumi. Maksudnya air yang terjemur pada panas matahari dalam bijana yang dibuat dari besi, kita nak guna basuh lantai misalnya, nak basuh kereta, itu tak makruh. Ya. Membasuh bumi atau bijana atau kain atau makanan yang jamid. Jamid ini makanan yang jenis keras, yang air itu tak masuk dalamnya, atau barang sebagainya. Mengapa tidak makruh? Kerana tiada diperoleh illah yang tersebut itu. Illah maknanya sebab mengapa makruh tadi.
Kalau dia basuh lantai, lantai takkan kena sopak. Ya, basuh baju takkan kena sopak. Nah, maka dengan yang demikian tidak makruh, yang makruh guna untuk badan seperti wudu atau mandi. Baik, kita sambung. Dan tiada harus tayamum serta ada air yang terjemur. Tetapi jika ghalib atas zannya bahawa air yang terjemur itu memberi mudarat, ia akan dia dengan kata tabib yang mahir lagi'an atau dengan pengetahuan dirinya, haramlah atasnya memakaikan dia. Mula-mula dia dah terangkan ya, makruh guna air yang terjemur pada panas matahari dengan syarat-syarat itu. Baik, bila air yang terjemur ni ada untuk dia berwudu, air lain tak ada, maknanya kalau tak nak guna air tu dia kena tayamum. Bolehkah dia bertayamum kerana hal yang demikian? Ini yang disebut tiada harus tayamum serta ada air yang terjemur. Tak boleh. Maknanya dia guna air yang terjemur walaupun makruh, tapi tidak berpindah kepada boleh tayamum. Tetapi ini maksudnya boleh tayamum lah ni jika ghalib atas zannya. Maksud ghalib atas zannya ialah dia mempunyai sangkaan yang kuat air yang terjemur itu memberi mudarat akan dia dengan kata tabib yang mahir lagi adil. Doktor pakar yang boleh dipercayai kata air terjemur ni kalau kamu guna ikut ilmu yang saya mengaji, badan kamu akan mudarat. Kalau ada doktor yang mahir boleh dipercayai kata macam tu, boleh dia tayamum walaupun ada air terjemur. Tapi kalau tak ada doktor mahir kata macam tu, dia tak boleh tayamum. Sebaliknya dia disuruh menggunakan air kerana hukum dia hanya sekadar makruh. Itu maksud dia. Dia tahu mudarat tak mudarat tu kerana doktor yang mahir atau dengan pengetahuan dirinya. Tak tanya doktor tapi dia tahu dah. Air macam ni kalau dia guna mudaratlah diri dia. Oleh itu air lain tak ada, boleh tak dia tayamum? Jawapannya boleh. Kita ada dapat maklumat ni dengan dua. Satu doktor pakar beritahu, satu bukan doktor pakar. Doktor pakar beritahu rawat awak ni tak boleh makan sotong udang, dan bila kita makan memang betul. Tapi doktor tak ada pula kata pantang ayam. Tapi gaul kita makan je ayam dia naik juga. Maka tak boleh makan itu juga. Itu maksudnya maklumat yang kita dapat melalui pengalaman sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan kitab ini, atau dengan pengetahuan dirinya. Haramlah atasnya memakaikan dia. Tak boleh dipakai. Dan harus baginya tayamum. Bila dah doktor kata awak guna mudarat, atau pengalaman dia sendiri pun mudarat, air terjemur ada, kalau dia guna mudarat maka boleh tayamum. Tapi kalau tidak mudarat, dia tak boleh tayamum. Sebaliknya dia guna air itu kerana hukum menggunakannya hanya makruh saja. Kemudian sambung. Bermula yang terafdal hendaklah meninggalkan bersuci dengan air yang terjemur pada awal waktu, kerana yakin akan memperoleh air yang lain pada akhir waktu seperti yang tersebut dalam nihayah. Tadi dia kata air yang terjemur pada panas matahari adalah makruh. Sekarang kalau dia nak sembahyang di awal waktu, dia kena guna air itu. Tayamum tak boleh. Atau kalau dia guna air itu memang mudarat sungguh, tapi itu di awal waktu. Kalau dia tunggu di akhir waktu adalah air nanti, maka yang afdal tunggulah di akhir waktu. Itu maksudnya. Kerana yakin akan memperoleh air yang lain pada akhir waktu, itulah yang tersebut dalam kitab Nihayah. Sikit lagi. Syahdan tersebut di dalam Tuhfah. Tuhfah ni nama kitab. Bahawa tiada makruh mengambil wudu dan mandi dengan air zam-zam. Kadang-kadang dari Mekah air zam-zam afdal. Kita ada air zam-zam ni. Air zam-zam ni afdal. Rasulullah pun kata ma'u zam-zam lima syuribalah. Kelebihan air zam-zam itu insya-Allah
akan menunaikan hajat orang yang meminumnya. Atau kalau kita minum air Zam-Zam, hajat niat kita, ya Allah sembuhkanlah sakit gigi insya-Allah. Itu ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Jadi kerana afdal sangat air Zam-Zam ni, mungkin timbul pemikiran kita, apa hukum guna untuk wuduk ya? Apa hukum guna untuk mandi misalnya? Disebut dalam kitab Tuhfah, disebut tidak makruh mengambil wuduk dan mandi dengan air Zam-Zam. Baik, mandi ambil wuduk tak makruh. Kalau nak guna air Zam-Zam basuh najis macam mana? Timbul soalan. Lalu dijawab juga di sini, dan tiada haram menghilangkan najis dengan dia. Tak haram, tapi makruh lah tu makna dia. Jangan guna air Zam-Zam untuk basuh air kencing kalau ada yang lain ya. Tetapi terutama jangan dihilangkan najis dengan dia, sebab dia air yang mulia. Usahlah guna air Zam-Zam untuk menghilangkan najis. Di bahagian akhir tu, sebelum masuk pasal pada menyatakan air musta'mal, dia nak terangkan kepada kita apakah jenis air yang paling afdal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dia bincang-bincang bab air mutlak. Sekarang di bahagian akhir perbincangan air mutlak, dia terangkan bermula air Zam-Zam itu terlebih mulia daripada air Haud Al-Kausar. Kan kita baca surah Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami beri kepada wahai Muhammad Al-Kausar. Itu ada dua tafsiran ulama tu. Satu, Al-Kausar ialah khairan katsiran. Kami beri kepada wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak di dunia ini. Satu lagi ada mengatakan Al-Kausar haudun fil jannah. Kausar tu maknanya perigi dalam syurga. Siapa yang minum airnya maka dia tidak rasa dahaga lagi. Ada orang mulia guru, saya tak nak minum ke? Dah minum-minum tak dahaga, saya nak minum. Selalu dalam surga macam-macam minuman ada. Ada pula yang bubuk macam tu kan. Bukan minum bukan mesti kerana dahaga, minum kerana nak berlazat-lazat. Bukan makna, tapi nak sebut kelebihan air Kausar ini, disebut siapa yang minum dia tidak akan rasa dahaga lagi selepas itu. Sebab rasa dahaga satu yang memang kita bimbangi dalam hidup ini. Alangkah hebatnya kalau kita minum sejenis air memang sampai bila-bila tak dahaga lagi. Itu cuma kita minum nanti kerana nak basahkan tekak, nak dapat rasa lazat, tapi bukan kerana dahaga. Jadi hebatlah air Zam-Zam, air Al-Kausar ini. Baik, banding dengan air Zam-Zam, mana lebih afdal? Itu yang disebut di sini ya. Bermula air Zam-Zam itu terlebih mulia daripada air Haudil Kausar. Kenapa dia lebih mulia? Kerana ada Nabi SAW dibasuh dengan dia, maka tiada dibasuh ia melainkan dengan yang terafdal. Dalam kehidupan Nabi di dunia ini, Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Ya, Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Bahkan ada yang menyatakan malam Isra' Mi'raj itu kan, waktu dibedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati jantungnya dibasuh dengan air Zam-Zam. Jadi dan tentulah bila dibasuh Nabi dengan air Zam-Zam, menunjukkan bahawa air itu air yang terafdal. Timbul lagi satu soalan. Air Zam-Zam paling afdal, lebih afdal daripada air Telaga Kausar. Ada tak air jenis lain yang lebih afdal daripada air Zam-Zam? Di akhir disebut melainkan dengan yang terafdal. Ya, Nabi tidak dibasuh melainkan dengan yang terafdal, itu air Zam-Zam. Tetapi air yang terbit dari selang-selang jari Nabi sallallahu alaihi wasallam terafdal daripada air Zam-Zam. Kan? Satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu keadaan ada yang kata dalam perang, sahabat nak minum air pun tak ada, nak wuduk tak ada, ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata bawa bekas air. Nabi masukkan tangan dia, kemudian sahabat tengok air keluar dari celah jari Nabi. Itulah air yang paling afdal, lebih daripada air Zam-Zam, lebih daripada air Al-Kausar. Jadi banyakkan maklumat yang kita dapat ya daripada huraian kita pada pagi ini, bermula dari maslun pada menyatakan air
mutlak yang makruh memakaikan dia. Kemudian tajuk berikut ialah pada menyatakan air musta'mal. Ada soalan apa-apa ya? Ya. Al-Kausar ni dalam mana masuk Al-Kausar ni? Apa dia? Al-Kausar. Kita dapat air ni. Al-Kausar. Al-Kausar. Air Al-Kausar tu ada ke tak ada sekarang? Oh, mana nak dapat? Memang kita tak boleh dapat air Al-Kausar sekarang ini. Kalau kita nak usaha tak dapat, tapi mungkin tanya. Sebab itu Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj, jantung Nabi itu bukan dibasuh dengan air Al-Kausar, dia dibasuh dengan air Zam-Zam. Sebab itu Al-Kausar tadi saya kata ada dua takrif bila kita baca ayat inna a'tainakal kausar, sungguhnya kami berikan kepada kamu Kausar. Ada kata Kausar tu khairun kasir, kebaikan yang banyak, macam-macam benda baik Allah beri, sebab itu dipanggil Kausar daripada perkataan kasir. Tapi satu lagi ulama kata Kausar itu naharun atau bi'run fil jannah, tempat di dalam syurga. Jadi tak boleh dapat sekarang ni. Jawapannya tak boleh dapat sekarang ini. Tak dapat dia kena masuk syurga. Ada lagi? Bukan ke masa berlaku yang masa kebangkitan nanti pergi lain orang. Itu dia akhirat. Ada yang katakan naharun bil jannah. Dan sebab itu bila hari kebangkitan, sebelum hisab ke selepas hisab, itu banyaklah persoalannya. Ada yang kata sebelum itu, orang yang akan berbahagia Nabi dah bagi dia minum air itu supaya dia tidak terasa dahaga di mahsyar. Tapi disebut naharun fil jannah, dalam syurga. Dan yang bila sebut Nabi beri, itu tidak jadi masalah, tempatnya dalam syurga. Tapi sebelum masuk syurga orang beriman sudah boleh dapat Rasulullah yang beri, kerana ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya. Baik, lagi soalan. Cuma yang orang jual itu Al-Kausar. Jadi tipu. Itu bohong jelah. Itu bohong, sama jugalah ya dengan minyak wangi Al-Firdaus. Itu tak betul lah. Nahrul Kausar, Ma'ul Kausar. Lagi soalan. Kalau tak ada cukup lah ya, sampai zakat itu. Sebab akan datang ni cerita tentang air musta'mal pula. Dan dalam bab air musta'mal itulah nanti kita akan jumpa satu lagi perkataan dalam bahasa panjang, muka surat 13 di bawah tu, baris ketiga dari bawah, muka surat 13. Tiada dengan simbol. Ada perkataan simbol ya. Baris ketiga dari bawah, muka surat 13 tu nanti ada perkataan tiada dengan simbol dari keran haji dengan mandi dengan simbol. Simbol tu dalam bahasa Banjar. Sambur lah pula. Penangisan orang dia pesambur. Sambur tu masukkan air dalam mulut, daripada mulut itu panggil sambur. Simbol ni ambil tabaldi ni pun simbol, itu simbol. Dalam kitab ni jumpa perkataan tu, insyaAllah kita jumpa perkataan tu akan datang nanti. Dan ingat hari ini kita sampai di situ je lah ya, sampai pada menyatakan air yang musta'mal. Nah, kita dah habiskan cerita air mutlak, air yang makruh diguna. InsyaAllah nanti kita sambung. Cuma sebelum kita berhenti, kalau ada lagi soalan apa-apa. Ya. Saya pernah dengar cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal kan? Tentang? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kena penjara tu. Ya. Solat masuk singa tu, dia tidak yang ini masuk solat. Maksud dia sendiri pun dia tak tahu apa sama solat besar tidak lah, tak ada solat ni. Tak sah. Apa pendapat Syafi'i juga, tak apa macam tu. Kalau kita solat, pasal ada bulu kucing ke kat kucing bidan kita. Dia bukan semua bulu binatang itu dikira sebagai najis. Sebab itu dia ada khilaf ulama ya. Misalnya bulu binatang yang haram yang bercerai daripada badan dia. Ya.
Kalau bulu tu bulu binatang najis mughallazah, memanglah dia najis. Bulu babi, bulu anjing misalnya. Kalau bulu kucing, di situ khilaf ulama, ada yang mengatakan bila dia terpisah, dia dianggap sebagai bangkai, maka dia jadi najis. Maka sebab itu kalau tangan kucing terputus, kering, masuk dalam poket kita bawa sembahyang, tak sah sembahyang. Sebab tangan kucing jadi najis, sebab dia dah jadi bangkai. Walaupun binatang ni hidup lagi, tangan dia tu dah masuk tangan bangkai. Tapi bulu ada khilaf. Ada yang mengatakan dia tidak termasuk sebagai bangkai, dan dia dikira tidak menyebabkan orang itu menanggung najis kalau bulu kucing masuk. Bahkan tentang binatang kucing ini memang ada keistimewaan. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing ni banyak dimaafkan, sebab dia disebut dalam hadis minat tawafin wa tawafati alaikum. Dia termasuk dalam jenis binatang yang memang kalau bahasa kita tawafin tawafat ini sentiasa je berada di sekeliling kita. Mana itu tawafin, perkataan tawaf kan? Mana dia kucing. Tapi kalau tiba-tiba ular bukan tawafin atau tawafat, ya. Tiba-tiba apa ni, musang. Bulu dia tu ada yang mengatakan itu tak maaf, sebab jarang orang. Kecuali ada orang pula kerja dia pelihara musang seperti jinak jadi macam kucing. Maka hukum dia lain. Baik, ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, cukuplah dengan untuk kita pada pagi ini.